Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5. Jadi pada pagi ini kita teruskan lagi dengan sesi PDPR kita dan tajuk kita pada hari ini ialah tajuk 2.0 pecahan perpuluhan 6%. Jadi cikgu terus kepada objektif kita pada pagi ini. Jadi objektif kita untuk sesi ini ialah di akhir sesi PDPR ini kesemua murid tahun 5 dapat mengetahui cara-cara untuk mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100%. Dan kriteria kejayaan kita pada sesi ini ialah murid-murid akan dapat mengira dengan betul suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100% menggunakan operasi pendaraban. Baiklah murid-murid, kita teruskan yang contoh soalan kita yang pertama. Lihat kepada gambar rajah ini. Jadi murid perempuan berkata, saya menghasilkan corak rama-rama dan kumbang kura-kura. Jadi 168% petak telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang telah diwarnakan. Jadi di sini kita rujuk kepada dua lukisan tersebut. Jadi 168% petak telah diwarnakan. Jadi inilah kotak petak 100 dan terdapat dua kotak petak 100. Jadi 168% itu kita boleh pecahkan ataupun kita boleh cerakinkan menjadi 100%, ya, 100%. Dan di sini 68%. Dan kita ingat lagi, kita ambil takrifan semula peratus. Peratus bermakna per 100. So jadi maknanya di sini 100 petak per 100 petak telah diwarnakan. Manakala di sini bermaksud 68 petak daripada 100 petak telah diwarnakan. Bermakna bilangan petak yang telah diwarnakan ialah sebanyak 68 petak. Dan itu untuk cara pertama. Cara kedua, kita boleh ambil daripada operasi 100. Jadi 168%, ya. Bermakna 168 per 100. Dan oleh sebab satu petak ini dia ada 100 petak kecil, jadi kita darabkan dengan 100. Dan kita gunakan teknik pemansuhan dan kita masukkan satu sifar di bahagian penyebut, satu sifar di pengangka, satu sifar di penyebut dan satu sifar di pengangka, dan hasilnya 168 darab 1 bermakna 168 petak. Sama juga, sama ada kaedah menggunakan kaedah merajah dan juga kaedah pengiraan secara terus menggunakan operasi pendaraban. Teruskan lagi dengan soalan kita yang kedua. Soalan dia, kira bilangan telur di dalam bekas Q dan bekas R. Di sini ada 3 bekas telur. Bekas P mengandungi 30 biji telur. Bekas Q mengandungi penangan, ya, bekas Q berisi 260% biji telur daripada bekas P. Dan bekas R berisi 130% biji telur daripada bekas P. Yang pertama sekali kita cari untuk jawapan untuk soalan A, ya, 2A. Jadi 2A bekas Q. Bekas Q. Daripada pernyataan yang diberikan, dia ialah 260% biji telur daripada bekas P. Bekas P. Jadi di sini ada beberapa konsep matematik yang ingin cikgu terangkan kepada anda semua. Yang pertama, jika anda lihat kepada perkataan daripada, ini menunjukkan operasi darab, daripada akan menunjukkan operasi darab. Dan kita ambil takrifan peratus, jadi kita tukar pada bentuk pecahan di 260 per 100, ya, per 100. Darab bekas bilangan telur dalam bekas ialah 30 biji. 30 biji telur. Jadi kita gunakan kaedah pemansuhan. Jadi satu sifar di bahagian penyebut kita boleh masukkan satu sifar di bahagian pengangka, dan sifar yang kedua di bahagian penyebut kita masukkan dengan sifar yang kedua di bahagian pengangka. Maka hasilnya 26
per 1 darab 3. Okey, jadi 26 per 1 ataupun 26 bahagi 1 sama dengan 26. 26 darab 3. Jadi 26 darab 3 sama dengan, okey, kita buat teknik betul lazim. 26 darab 3, 6 darab 3 18, kubur 1, 2 darab 3 6 tambah 1 7. Jadi maknanya bilangan telur dalam bekas Q ialah sebanyak 78 biji. Okey, seterusnya kita lihat kepada B. B soalan dia, okey, kita cari bilangan telur dalam bekas R. Okey, pernyataan yang diberikan ialah disebutkan 130% biji telur daripada bekas P. Daripada bekas P. Okey, jadi sama juga langkah yang sebelum ini. Kita tukarkan 130% menjadi pecahan per 100 daripada menuju ke operasi darab dan bilangan P 30 biji. Jadi menjadi seperti ini. Dan kita gunakan kaedah teknik pemasuhan. Satu sifar di bahagian penyebut dan dimasukkan di satu sifar di bahagian pengangka, dan sifar yang kedua di bahagian penyebut dimasukkan dengan sifar yang kedua di bahagian pengangka, menghasilkan 13 per 1 darab 3. Okey, dan 13 per 1 sama dengan 13 darab 3 sama dengan 39. Jadi bermakna bilangan telur di dalam bekas R ialah 39 biji dan bilangan telur di dalam bekas Q ialah 78 biji. Seterusnya untuk soalan kita yang ketiga, kita baca bersama-sama. Bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Pada hari kedua, bilangan pengunjung meningkat 70% berbanding dengan hari pertama. Berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Okey, di sini kita kena faham ya. Okey, jadi hari pertama kita tulis ya, hari pertama kita keluarkan apa maklumat yang diberi dalam soalan. Hari pertama pengunjung sebanyak 600 orang. Okey. Dan hari kedua dia soalan tu mengatakan 70% ya, 70% meningkat 70% meningkat berbanding hari pertama. Okey. Jadi konsep yang kita perlu faham ialah 70% bukan bermakna 70 orang. Okey, jadi kita kena cari berapakah peningkatan yang berlaku pada hari yang kedua. Jadi cara dia, kita ambil apa maksud peratus, 70 per 100. Okey, jadi dia 70% daripada hari pertama. Jadi daripada hari pertama maksudnya darabkan dengan hari pertama 600 orang. Okey. Jadi kita gunakan teknik pemasuhan. Jadi guna masukkan sifar. Okey. Kita maafkan cikgu. Okey, masukkan sifar. Jadi ada satu sifar yang kita tak masukkan sebab dia tak sepadan ya. Okey, jadi ni hasilnya 7 per 1 darab 60. Jadi 7 per 1 sama 7 darab 60. Okey, jadi soalan jawapan dia 7 darab 60 sama juga 60 darab 7. Dapat sifar darab 7, sifar 6 darab 7 42. Jadi 420 orang. Okey, jadi cikgu nak tanya pada anda semua, adakah bilangan pengunjung pada hari kedua cuma 420 orang? Cuba anda fikirkan. Tidak ya, dia soalan dia kata pada hari kedua bilangan pengunjung meningkat. Jadi kalau anda ambil 420 sebagai jawapan, tidaklah tak mengikut kehendak soalan ya. Sebab dia kata hari kedua meningkat. Kalau 420 maksudnya hari kedua telah menurun bilangan dia. Dan apa yang kita perlu buat, kita perlu tambahkan jumlah pengunjung pada hari kedua dengan jumlah pengunjung pada hari pertama, tambah dengan berapa yang meningkatnya. Jadi jumlah pengunjung pada hari pertama 600 orang tambah 420 orang.
Okey. Jadi tambahkan, jika tak boleh congak kita buat dia bentuk lazim, 600 tambah 420. Okey. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 2, 2. 6 tambah 4, 10. Jadi jumlah pengunjung pada hari kedua ialah 1020 orang. Okey, sekarang kita lihat kepada latihan pengukuhan yang cikgu nak anda semua buat. Okey. Jadi sila buka buku teks matematik tahun 5, muka surat 89 ya, muka surat 89. Okey. Sila buat dalam buku MT1 atau MT2. Pilihlah mana yang anda suka, sama ada MT1 ataupun MT2. Okey, dan cikgu nak anda buat semua satu soalan saja, soalan nombor 11. Dan soalan nombor 11 ni dia ada dua pecahan dia. Dia dua anak dia. Okey, yang kita lihat ya. Okey, jadi yang pertama tu ada rajah, dia ada kotak A ada 20 uncang teh dan kotak B berisi 125 uncang teh daripada kotak A. Jadi maksudnya kotak B ni mesti lagi banyak lah sebab dia 125% dan lagi lebih daripada 100, maksudnya dia lagi banyak daripada bilangan uncang dalam kotak A. Jadi soalan dia, berapakah bilangan uncang teh di dalam kotak B? Jadi anda buatlah dalam kerja dia macam contoh yang kita buat sebentar tadi. Okay, yang kedua, letakkan jadual di bawah. Dia yang pertama, sasaran pengunjung 500, peratus kehadiran 135%, bilangan pengunjung. Jadi anda kira peratus kehadirannya 135%, sasarannya 500. Jadi anda kira adakah bilangan pengunjung tu lebih daripada 500 ataupun kurang daripada 500. Tapi sebenarnya anda dah boleh tahu dah kurang atau lebih berdasarkan kepada peratus kehadiran ini. Ya, jadi cikgu nakkan anda semua buat dalam buku MT1 atau MT2 dan tunjukkan jalan kerja yang jelas-jelasnya, dan kemudian sila screenshot dan hantarkan di pautan yang cikgu akan letakkan di bahagian description video ni di bawah. Okey, cuba dengan baik ya. Akhir sekali, cikgu juga ada sertakan dengan dua latihan interaktif. Setelah anda buat latihan dalam buku tulis tu, cikgu harap anda semua dapat buat latihan interaktif ni sebagai latihan pengukuhan. Satunya dalam teacher mate dan kedua dalam quizzes, dan cikgu akan sertakan pautan-pautan ini di bahagian description di bawah, dan anda buatlah secara individu dan buatlah yang sehabis baik. Jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Sekiranya anda baru saja berjumpa dengan channel cikgu hargai dengan anda mengklik pada butang like dan subscribe. Sekiranya ingin komen, sila komen, dan sekiranya anda rasakan video cikgu ini bermanfaat boleh kongsikan, sila klik dan share. Jadi kita jumpa lagi pada siri video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.